Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekali lagi saya kembali bersiaran dalam tuition online Perlis Mengaji Slot Sains Sekolah Rendah. Apa khabar semua? Saya harapkan kamu semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk pengetahuan semua, tuition online Perlis Mengaji ini telah dikuasakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis. Jadi saya berharap kamu semua telah pun bersedia dengan buku teks, buku rujukan, buku nota dan alat tulis untuk mencatatkan isi-isi penting. Jom kita mulakan. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Nurul Ashikin binti Non dan kini sedang berkhidmat di Sekolah Rendah Islam 2, Fedah Mata Air Padang Besar Utara Perlis. Okey, tajuk yang ingin saya kongsikan dengan kamu pada hari ini ialah Pembiakan dan Tumbesaran Manusia, Sains Tahun 2. Objektif yang harus kamu capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan cara manusia membiak. Yang kedua, murid dapat memerihalkan perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan juga berat. Apakah yang perlu difahami dalam topik ini? Okey, di akhir pembelajaran pada hari ini, saya harap kamu semua dapat menjawab soalan-soalan berikut, iaitu bagaimanakah cara manusia membiak dan juga apakah perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan juga berat. Okey, yang pertama, bagaimanakah cara manusia membiak? Perhatikan pada gambar di skrin kamu. Okey, ini adalah gambar sebuah keluarga. Terdapat 2 orang dewasa dan juga seorang kanak-kanak dan seorang bayi. Okey, jom kita berkenalan dengan setiap ahli keluarga ini. Okey, wanita dewasa yang sedang memangku seorang bayi ialah ibu kandang. Manakala lelaki dewasa itu pula ialah ayah kandang. Budak lelaki yang memakai baju sekolah ialah kandang. Manakala bayi yang sedang dipangku oleh ibu kandang ialah kalai, iaitu adik kandang.
Okey, dialog yang dinyatakan oleh ayah Kanang. Inilah adik kamu Kanang, Kalai namanya. Dan Kanang menjawab, comelnya Kalai. Okey, daripada dialog ini dapatlah kita ketahui bahawa Kanang baru saja mendapat adik dan ibunya baru saja melahirkan seorang bayi yang bernama Kalai. Okey, ini ialah keluarga Kanang. Baik. Seperti yang kita ketahui, manusia dan semua benda hidup menjalankan proses hidup. Okey, contoh proses hidup yang dijalani oleh manusia ialah seperti bernafas, bergerak dan membesar. Okey, untuk gambar yang kamu lihat sebentar tadi, okey, proses hidup yang dijalankan oleh manusia ialah membiak. Okey. Dapat kita lihat di situ, ibu Kanang baru saja melahirkan anak. Baik. Soalan seterusnya, bagaimanakah manusia membiak? Adakah manusia membiak dengan cara bertelur ataupun melahirkan anak? So, kamu boleh jawab pada ruangan komen. Okey, jawapannya, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, itu yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Ibu Kanang melahirkan bayi ataupun adik Kanang yang bernama Kalai. Baik, apakah perubahan yang dialami sejak kamu dilahirkan? Okey, yang pertama, ketika kita dilahirkan, kita ialah bayi. Okey, ini keadaan kita ketika kita dilahirkan. Kita membesar, daripada kita dilahirkan, kita tidur, kemudian kita dapat bergerak, merangkak dan kemudian berjalan, berlari. Okey, seterusnya, daripada bayi, okey, kita akan membesar ataupun berubah menjadi seorang kanak-kanak. Okey, kanak-kanak adalah bersaiz lebih besar daripada seorang bayi. Okey, seterusnya, remaja. Okey, remaja contohnya seperti pelajar-pelajar sekolah menengah. Okey, kita panggil remaja daripada umur 13 hingga 17 tahun. Seterusnya, dewasa. Okey, dewasa berumur 20 tahun hinggalah dan ke atas. Okey, next. Apakah perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan juga berat? Jadi, kita nak belajar bagaimanakah manusia berubah dari segi saiz, ketinggian dan juga berat. Saiz. Okey, perhatikan pada gambar ini. Okey, seorang kanak-kanak sedang memakai pakaian. Okey, mari kita perhatikan perubahan yang berlaku pada situasi berikut. Okey, setahun selepas itu, kanak-kanak tersebut memberitahu ayahnya, "Ayah, kenapa baju ini ketat?" Dan ayahnya menjawab, "Wah, anak ayah sudah besar. Nanti ayah beli baju baharu untuk kamu." Ini menunjukkan semakin bertambah umur kita, saiz kita akan bertambah, terutamanya daripada bayi hinggalah peringkat remaja. Okey, jom kita tengok pakaian. Pakaian yang kita pakai. Okey, ini adalah pakaian kanak-kanak. Ia bersaiz kecil. Kemudian pakaian untuk remaja sedikit besar.
dan pakaian dewasa saiznya lebih besar daripada pakaian remaja. Okey, kesimpulannya, pertambahan saiz menyebabkan manusia tidak dapat memakai pakaian yang terdahulu. Contohnya, kamu tidak dapat memakai baju ketika kamu bayi dahulu kerana saiz kamu telah pun besar. Baik, sekarang kita nak tengok bagaimana ketinggian berlakunya perubahan pada ketinggian. Okey, sebelum seorang ibu mengukur anak lelakinya. Sebelum dia pun menanda ketinggian anaknya, dan selepas setahun kanak-kanak tersebut mengukur lagi dan dia dapat melihat ketinggiannya ketika tahun 1 dan tahun 2 adalah berbeza. Dan dia berkata, saya lebih tinggi dari tahun lepas lah. Ini menunjukkan semakin lama tinggi kita semakin bertambah. Tetapi ketinggian kita akan terhenti ketika kita berumur 17 dan 18 tahun. Okey, lihat pada gambar ini. Kita lihat ketinggian kanak-kanak 0 hingga 1 tahun. Lebih rendah daripada 1 hingga 2 tahun. Kemudian 2 hingga 3 tahun lebih tinggi. 3 hingga 4 tahun juga lebih tinggi daripada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun. Dan akhirnya kanak-kanak yang berumur 4 hingga 5 tahun lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Kesimpulannya, pertambahan ketinggian menyebabkan kaki dan tangan manusia semakin panjang. Kemudian berat. Perubahan daripada segi berat. Sebelum kita dapat lihat bayi beratnya 5.38 kg. Selepas setahun, jururawat tersebut menimbang bayi yang sama, dan berat bayi tersebut ialah 11.02 kg. Dan jururawat tersebut berkata kepada bayi itu, lihat berat kamu semakin bertambah. Ini adalah berat yang cikgu anggarkan. Seorang bayi beratnya 3 kg. Kemudian apabila dia menjadi kanak-kanak, beratnya bertambah menjadi 15 kg. Apabila menjadi dewasa, beratnya bertambah lagi menjadi 40 kg. Dan akhir sekali, apabila dewasa, beratnya 60 dan mungkin lebih daripada itu. Dan kesimpulan daripada gambar tadi, pertambahan berat menyebabkan manusia bertambah berat. Baik, apakah kesimpulan yang dapat kita buat daripada pembelajaran pada hari ini? Apabila manusia membesar, saiz, ketinggian dan berat akan bertambah. Sebelum kita jawab soalan, saya nak bagi sikit tugasan kepada kamu. Disebabkan kamu berada di rumah, kamu boleh lakukan ini bersama dengan ahli keluarga kamu. Bahan-bahan yang kamu perlukan ialah pensel warna, alat penimbang, kertas A4 dan juga pembaris dinding. Aktiviti pertama, kamu lukis, tekapkan tapak tangan kamu dan lukis menggunakan warna yang berbeza. Dan kemudian kamu lukis tapak tangan adik kamu, kakak kamu, ibu dan ayah kamu. Kemudian kedua, kamu timbang. Timbang berat kamu dan catatkan berat kamu. Selepas itu, kamu minta ahli keluarga kamu yang lain juga mencatatkan berat mereka. Dan seterusnya, ketinggian. Kamu ambil ketinggian kamu dan juga ahli keluarga. Dan kemudian kamu lukis jadual, buat jadual dan kamu catatkan maklumat-maklumat yang kamu dapat tadi. Dan kamu dapat lihat perbezaan antara kamu dan ahli keluarga kamu adalah berbeza. Perbezaan daripada segi saiz tapak tangan, berat dan juga tinggi. Ia bergantung kepada umur kita sekarang. Itu menunjukkan bahawa tumbesaran manusia adalah berbeza-beza. Baik. Seterusnya kita nak jawab soalan. Lihat pada gambar ini. Seorang kanak-kanak berusia 8 bulan.
Okey, kemudian dia berubah ataupun dia membesar. Okey, berumur 2 tahun dan seterusnya menjadi seorang kanak-kanak sekolah yang berumur 8 tahun. Okey, gambar di atas menunjukkan peringkat pembesaran Hannah. Okey, tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Okey, yang pertama, saiz badan Hannah semakin bertambah. Betul atau salah? Okey, kamu boleh komen jawapan kamu. Okey, jawapannya ya, betul. Okey, semakin bertambah umur kita, saiz badan kita juga akan bertambah. Bagaimana kita tahu saiz badan kita bertambah? Iaitu apabila pakaian kita yang kecil dahulu sudah tidak muat sekarang. Okey, kemudian ketinggian Hannah semakin berkurang. Okey, betul atau salah ketinggian Hannah semakin berkurang? Jawapannya salah. Jawapan yang sebenar, ketinggian Hannah semakin bertambah. Okey, daripada kita bayi hingga kanak-kanak, remaja dan dewasa, ketinggian kita semakin lama semakin meningkat. Seterusnya, soalan nombor 3. Saiz tapak tangan Hannah semakin mengecil. Betul atau salah? Jawapannya salah. Saiz tapak tangan Hannah semakin membesar. Begitu juga dengan saiz tapak kaki Hannah. Saiz tapak kakinya juga semakin lama semakin membesar. Okey, kemudian soalan yang keempat. Berat badan Hannah semakin bertambah. Betul? Ya, jawapannya memang betul. Berat badan Hannah semakin bertambah. Soalan seterusnya iaitu soalan kelima. Ketika Hannah berusia 6 bulan, dia lebih berat berbanding ketika berusia 2 tahun. Betul atau salah? Jawapannya salah. Kenapa? Kerana ketika Hannah berusia 6 bulan, ianya lebih ringan berbanding dengan ketika ia berusia 2 tahun. Terbalik, sepatutnya 2 tahun lebih berat daripada 6 bulan. Okey, seterusnya. Okey, manusia membiak dengan cara, okey, kita dah bincang tadi, adakah bertelur ataupun melahirkan anak? Jawapannya, melahirkan anak. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, janin akan berada dalam kandungan ibu selama berapa bulan? Ya, jawapannya 9 bulan. Seterusnya, kemudian ibu akan melahirkan yang comel. Siapa yang comel? Jawapannya bayi yang comel. Okey, next. Perhatikan perubahan yang berlaku dalam situasi di bawah dan padankan. Okey, jom kita analisis dulu soalan ni. Okey, gambar pertama, gambar seorang bayi, okey, berada di atas penimbang. Gambar kedua, seorang kanak-kanak perempuan, dia nak capai buku tu tapi kedudukan buku tersebut lebih tinggi daripada kanak-kanak tersebut. Dan seterusnya, seorang kanak-kanak memakai pakaian yang agak besar berbanding dengan saiznya. Okey, sekarang kita cuba jawab. Okey, perubahan yang sebelum dan selepas. Okey, perubahan nombor 1. Okey, berat badan bayi tersebut adalah lebih ringan berbanding dengan berat badan budak perempuan yang sedang menimbang berat badannya di sebelah sana. Okey, seterusnya. Budak perempuan sedang mencapai buku. Okey, situasinya, okey, apabila dia besar, dia dapat mencapai buku tersebut kerana ketinggiannya semakin bertambah. Dan budak perempuan yang memakai baju besar, apabila dia semakin membesar, okey, dia semakin bertambah, saiz bertambah, ketinggian bertambah dan berat bertambah, dan menyebabkan saiz baju itu kelihatan kecil pada badan budak perempuan tersebut. Okey, tuliskan nombor mengikut urutan bagi menunjukkan tumbesaran manusia daripada bayi sehingga tua. Okey, gambar manakah yang menunjukkan gambar bayi? Okey, gambar yang
mula-mula sekali kita dilahirkan dan kemudian kita jadi macam mana bentuk dia adalah gambar nombor 5. Okey, gambar nombor 5 adalah gambar pertama, tumbesaran. Okey, kedua adalah kanak-kanak yang dah boleh berjalan, mungkin dah boleh berlari. Gambar ketiga, gambar seorang pelajar sekolah. Keempat, seorang lelaki yang telah bekerja. Dan gambar yang kelima adalah gambar lelaki dah tua dan berumur. Okey, seterusnya. Jadual di bawah adalah tumbesaran pelajar tahun Abu Bakar. Okey, nama pelajar tersebut ialah Hadif, Adel dan juga Afan. Okey, ketinggian Hadif 144 cm, Adel 132 cm dan Afan 120 cm. Okey, jisim badan Hadif ialah 45 kg, Adel 40 kg dan Afan ialah 35 kg. Okey, cikgu ingatkan kepada kamu, ketiga-tiga mereka adalah pelajar tahun 2 dan bermaksud mereka berusia 8 tahun. Baik, jom kita jawab soalan. Apakah persamaan mereka bertiga? Okey, jawapannya, mereka semua dalam tahun yang sama dan jantina yang sama. Okey, itu persamaannya. Walaupun mereka berada di tahun yang sama dan jantina yang sama, tetapi ketinggian dan jisim mereka adalah berbeza. Okey, soalan kedua. Apakah perbezaan mereka bertiga? Okey, perbezaannya mereka mempunyai berat ataupun jisim badan dan ketinggian berbeza. Walaupun mereka adalah kawan dalam satu kelas ataupun classmate, tapi mereka mempunyai berat dan ketinggian yang berbeza-beza. Okey, seterusnya. Apakah kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan jadual di atas? Kesimpulan dia, kadar tumbesaran individu adalah berbeza walaupun sebaya. Okey, itu saja untuk kali ini. Dan sedikit cikgu nak buat kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, kalau kamu dapat lihat, kalau kamu sulung dan kemudian kamu akan mendapat adik kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Okey, kemudian pertumbuhan manusia dapat dilihat dari segi saiz, ketinggian dan juga berat badan. Dan daripada segi saiz, baju yang kita pakai ketika bayi dan kanak-kanak sudah tidak muat dengan kita sekarang. Okey, daripada segi ketinggian kita ketika mungkin berusia 5 tahun adalah lebih rendah berbanding dengan ketinggian kita ketika berusia 8 tahun. Dan seterusnya, daripada segi berat, okey, berat seorang bayi adalah kurang berbanding dengan berat seorang kanak-kanak berusia 8 tahun. Okey, itu saja daripada cikgu pada kali ini dan cikgu harap kamu semua mendapat sedikit pengetahuan mengenai tajuk yang kita bincang pada hari ini dan sehingga kita berjumpa lagi pada lain siaran. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.